Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir ke channel aku, dan aku mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa korang bersama dengan Hey Shadows Channel. Aku harap korang semua berada dalam keadaan sihat-sihat walafiat, dan tidak lupa juga kepada korang yang masih baru di channel aku mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah-kisah sihir yang pernah berlaku ataupun terjadi kepada golongan-golongan yang kurang bernasib baik. Alright guys, sebelum aku mulakan kisah aku pada hari ini, aku ingin mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala setelah setahun menjayakan Hey Shadows Channel ataupun menjayakan channel aku ni, alright, channel YouTube ni. Alhamdulillah, dengan sokongan korang semua yang setia bersama dengan Hey Shadows Channel, aku dah berjaya mencecah 3,000 subscriber. Alhamdulillah. InsyaAllah moga tahun ni aku dapatlah cecah 5,000 sub. Target Hey Shadows Channel, kita start sikit-sikit dulu, and then lepas tu kita target 100k pula kan. Alright, ingat 100k ni pun hilang. Macam tu sekali. Ok, so kisah pada hari ini yang bakal aku kongsikan dengan korang berkenaan satu pengalaman atau perkongsian atau pengakuan yang dibuat oleh seseorang ni yang bekerja di tempat di mana dia handle mayat. So korang nak tahu kerja apa tu? Aku pun tak sure apa nama formal kerja tersebut, tapi kerjanya lebih kepada mengurus mayat and membakar mayat. Orang yang kongsikan dengan aku kisah pada hari ni, dia merupakan orang yang non-Muslim. So dia kerja di tempat di mana dia handle mayat-mayat untuk pembakaran, kira krematorium lah. Macam tu bahasa Inggerisnya lah. Okay. Alamak, aku punya ni asyik jatuh pula. So kisah yang dikongsikan berlaku 2 kali dalam hidup dia ni. Satu di tempat dia bekerja sebagai pembantu mengurus mayat yang akan dibakar, and kemudian dia berpindah ke sebuah hospital di mana tugasnya adalah untuk jaga mayat, bukan jaga mayat, handle mayat-mayat semualah, kira bilik mayat lah dekat hospital. So 2 insiden yang menyeramkan berlaku kepada lelaki tersebut. So tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Let's go guys. Alright, so krematorium. Krematorium ataupun tempat pembakaran mayat adalah satu tempat di mana okey, macam korang yang mana pernah tengok cerita Hindustan ke apa, dia ada satu scene kalau ada siapa meninggal ke apa, lepas tu diorang adalah susun kayu-kayu, lepas tu mayat ada kat dalam, lepas tu diorang akan bakar. Lebih kurang macam tu, tapi bezanya tempat dia lebih formal lah, lebih orang kata modern lah kan. So mayat tu tak adalah diletakkan dalam dalam kayu ke apa, dia akan masuk ke dalam satu benda ni, dia macam oven macam tu. Okey, minta maaf lah, tapi itulah aku punya deskripsi tempat tu. Macam satu oven letak macam tu, mayat akan dimasuk ke dalam dan akan dibakar. So si lelaki yang bekerja dekat tempat itu yang dia bernama Vince. Vince ni merupakan seorang lelaki Cina yang time tu berumur dalam sekitar 25 tahun macam tu. Dia baru graduate semua benda, and time tu dia mencari kerja lah, and kepakaran dia lebih kepada handle mayat ni semua. So dia tahulah apa yang nak kena buat untuk tahan lama lah mayat tu supaya tak membusuk lah, semua benda tu lah. So dia punya kepakaran dia adalah untuk menguruskan jenazah. So Vince ni, bagi dia handle mayat tu ataupun handle jenazah lebih mudah berbanding dengan manusia yang tengah hidup. Sebab apa? Vince ni jenis yang orang yang tak berapa pandai bergaul, and then dia rasa tak selesa bila dengan orang-orang yang hidup. Macam tu sekali. Tapi dia lebih selesa dalam menguruskan jenazah. Sebab apa? Bila dia menguruskan jenazah ni tak komplain apa-apa. Kau geraklah macam mana sekalipun, jenazah tu diam je lah kan. Kalau jenazah tu cakap something, mau melompat si Vince ni. So time tu, pada ketika itu, Vince dah bekerja dekat tempat tersebut dah hampir dalam 3 bulan macam tu tau. So dah bermacam-macam ragam, bermacam-macam jenazah yang dah pernah jumpa, and macam-macam benda lah dia pernah buat. Right, dia punya customer, dia kena deal lah apa semua. Okay, tapi bagi dia gaji dia agak lumayan lah dekat situ. Jelah kau bayangkan kan, setahu aku, seingat aku, okay, tak silap aku, proses untuk membakar mayat boleh mencecah sampai beribu-ribu ringgit tau. Itu baru membakar, belum lagi tempat nak menyimpan abu ke ataupun tempat-tempat yang macam Nirvana ke apa semua tu. Dia punya harga beribu-ribu mat, kadang-kadang berjuta pun ada. Tengok pada level mana lah kau nak letak abu ataupun mayat tersebut. So Vince ni dah memang selesa lah kerja dekat situ, bermacam-macam
mayat, jenazah semua dia dah handle kan, pakai baju lah, everything all, cara nak menguruskan. So boleh dikatakan dalam masa 3 bulan tu Vince tu boleh dikatakan dah pro lah. Okay, even senior dia time tu pun dah boleh biarkan dia handle mayat tu berseorangan. And sepanjang 3 bulan dia bekerja dekat situ, tiada apa-apa yang misteri ataupun yang mengerikan yang berlaku dekat dia. Sampailah satu ketika ni di mana dia perlu handle satu kes, bukan kes lah, lebih kepada satu insiden di mana keluarga tersebut ingin membakar jenazah tu pada waktu malam. Okay, disebabkan tak tahu, dia tak menerangkan kenapa diorang rushing sangat untuk buat proses tersebut. Tapi setelah mendapat kelulusan everything all, so dia terpaksa lakukan proses pembakaran mayat tu pada waktu malam. And pada ketika itu, ahli-ahli keluarga tu semua adalah dekat kawasan tersebut. Apa yang berlaku selepas itu yang menjadi tanda tanya dan menjadi satu perkara yang menyeramkan buat si Vince ni. So, kisah kita bermula di mana Vince macam biasalah akan pergi ke tempat kerjanya, dan seperti biasa dia akan menguruslah segala jenazah yang ada pada hari itu. And pada hari itu dia mempunyai dalam 2 ke 3 jenazah yang harus dibakarkan. Alright, so Vince ni pada satu hari ni dia kerja macam biasalah. Alright, dia kena check okay, berapa mayat yang kena uruskan dan apa benda yang kena siapkan. And pengurusan dari segi jenazah tersebut kan, nak kena make sure okay, pakaian dari segi, ada yang pakai coat lah, ada yang pakai dress lah, macam-macam benda lah dia kena prep untuk hari tersebut. So pada setiap jenazah tersebut dia kena pakai satu gelang ni. Alright, dia, bukan gelang ni, okay, dia ada satu gelang petanda tu, kira mayat ini dah ready untuk dibakar. So dia akan adalah waktu pukul berapa dari pukul berapa, and then proses pembakaran mayat ni dia bukan macam tu je, sekejap je, tak, dia mengambil masa dalam 2 ke 3 jam macam tu lah. So macam biasalah dia akan menyediakan tempat-tempat semua benda, and dia akan brief keluarga tersebut apa yang harus dilakukan selepas proses pembakaran dah selesai semua benda tu. And lepas tu barulah kerja dia pada hari tersebut selesai. Okay, so apa yang disangkakan hari yang biasa buat si Vince ni, rupa-rupanya menjadi satu hari yang agak luar biasa. So tengah buat kerja-kerja dia semua, tiba-tiba si Vince ni dapat satu panggilan dari satu keluarga ni yang mengatakan diorang nak buat pembakaran mayat pada waktu malam. So si Vince ni pun cakap tak boleh ke tunggu esok ke, ataupun tak adalah buat bila waktu malam. Tapi keluarga tersebut insist nak juga untuk bakar jenazah pada waktu malam. So si Vince ni pun dah tak tahu nak buat apalah dengan keluarga tersebut, non-stop asyik argue kan, macam-macam benda orang cakap kan, diorang nak buat malam juga. Diorang sanggup bayar beribu-ribu ringgit untuk menguruskan jenazah tersebut. Lalu si Vince cakap okay, dia kena check dengan supervisor dia dulu sebelum dia buat apa-apa keputusan. So selepas dah bercakap dengan ahli keluarga tersebut, so si Vince ni call lah supervisor dia, call bagi tahu lah yang keluarga ni memang non-stop kan, walaupun dah bagi tahu banyak kali tak boleh nak bakar malam semua, tapi disebabkan diorang dah dapat kelulusan dan semua benda tu, diorang kata diorang nak teruskan pembakaran mayat pada waktu malam. So akhirnya supervisor dia pun telah membenarkan. So supervisor cakap, boleh ke kau handle benda ni seorang-seorang pada waktu malam? So si Vince cakap boleh, tak ada masalah, dia boleh handle benda tu pada waktu malam. Okey, sebab prosesnya bagi dia dah biasa kan, cara pengurusan and everything all. So bagi dia tak ada masalah untuk buat benda tu pada waktu malam. So supervisor dia pun bagilah green light untuk melakukan ataupun untuk menguruskan jenazah tersebut pada waktu malam. So setelah mendapat kebenaran daripada supervisornya, so si Vince ni call lah keluarga tersebut and kata okay, diorang boleh proceed untuk pembakaran mayat pada waktu malam. And lepas tu segala arrangement yang telah dibuat oleh si Vince ni dengan ahli keluarga tersebut, dan waktu penghantaran pukul berapa, and then diorang kan ada undertaker kan, bukan undertaker wrestling tu, tapi ia dipanggil sebagai undertaker lah, mana mereka yang menguruskan jenazah ni. So segala persediaan telah dilakukan, and then Vince hanya menunggu ketibaan jenazah tersebut. And pada waktu itu jam menunjukkan pukul 6 petang macam tu, and time tu Vince nampak sebuah van tiba di tempat tersebut. Kira standby untuk kehadiran jenazah tersebut, sebab dia kena ada buat proses-proses dia sebelum bakaran kan. Diorang ada bacaan doa diorang masing-masing sebelum melakukan proses pembakaran. So Vince dan salah satu rakannya time tu bertugas kat situ pun bawa lah jenazah tersebut masuk ke satu kawasan di mana diorang akan mandikan jenazah tersebut dan pakaikan pakaian yang cantik-cantik lah. And jenazah tersebut merupakan seorang lelaki yang dalam berumur dalam 80-an macam tu. Si Vince dengan rakan setugas yang tolong dia settlekan lah mayat tu, mandikan, dan jenazah tersebut diletakkan di dalam sebuah keranda, and then dibiarkan satu kawasan terbuka, kira untuk ahli keluarga meratapi wajah keluarga mereka yang dah meninggal tu.
Okay, so satu-satulah pergi baca doa dan everything, cium everything all semua. So macam biasalah. So selepas dah selesai semua bacaan doa everything all, so keranda tersebut pun dah ditutup dan keranda tersebut dibawa ke tingkat paling bawah sekali di mana proses pembakaran dilakukan. And macam aku cakap tadi, sebelum diorang mulakan, diorang kena make sure yang ada satu gelang yang menandakan mayat tersebut akan dibakar, and memang mayat tersebut ada gelang tersebut and akan masuk ke dalam sebuah peti di mana ia akan dibakar. Again, Vince bagi tahu keluarga semua, okay, sebelum kita masukkan ke dalam, dia bagi tahu ada brief apa yang akan berlaku selepas tu and apa yang kena dilakukan. So kesemua ahli keluarga standby dekat situ, and seeloknya keranda tersebut dimasukkan di dalam peti tersebut, maka mulalah proses pembakaran mayat tersebut. Dan selepas dimulakan proses pembakaran mayat tersebut, ahli keluarga pun satu-satu pun beredar dari tempat tu, tinggallah Vince dan juga rakan setugasnya. So selepas masuknya keranda ke dalam peti pembakaran tersebut, so macam biasalah Vince dan rakan setugasnya tunggulah sampai benda tu semua selesai. And si Vince ni pun kesian dengan rakan setugasnya kerana dah bekerja dari pagi sampailah ke malam. Sama dengan Vince lah, tapi Vince lebih senior, so dia dah biasa lah dengan benda-benda ni semua. So si Vince bagi tahulah rakan setugasnya untuk baliklah dulu, tak apa, dia boleh handle semua benda ni pada waktu malam. Dia seorang-seorang, benda dah kira benda kecil je nak kena buat ni, tak banyak pun. So selepas si Vince ni pun dah suruh rakan setugasnya balik, so dia macam biasa, dia tunggu dekat tempat tu. And then bukan kira Vince berada seseorang dekat tempat tu lah, adalah beberapa ahli keluarga yang lain yang mana diorang berada dekat situ untuk survey ke apa benda pada waktu malam. Ada gak weh, jangan main-main, okay? And security guard sikit-sikit macam tu lah, okay? So kira tak adalah keseorangan, cuma dia berada keseorangan di tempat paling bawah sekali. So selepas berjam-jam tunggu dekat tempat tersebut, and akhirnya pembakaran tersebut pun selesai. And then si Vince off lah semua benda tu. Dia kena kumpul semua abu-abu tersebut masuk ke dalam satu bekas, and lepas tu sealkan benda tu. Tapi dia tak seal sepenuhnya lah, sebab ada mengikut kisah yang dia ceritakan, kira ahli keluarga akan datang untuk kira meletakkan sedikit sebanyaklah abu-abu yang itu sebagai macam ibarat macam satu tanda penghormatan lah. So tengah si Vince kemaskan kawasan tersebut, sebab dia kena readykan tempat tu untuk keesokan harinya. So dia kemas lah, make sure everything dah ready untuk hari esok, untuk mayat-mayat ataupun jenazah yang bakal masuk ke tempat tu. So lepas dah selesai semua benda tu, dia pun nak beredar lah daripada tempat tersebut. And then tiba-tiba dia perasan ada satu wanita yang berada dekat kawasan tersebut. And then si Vince ni terkejut lah, macam mana boleh ada dekat situ kan. So wanita tu cakap dia tengah survey dan tak tahu macam mana dia tersesat dekat bilik paling bawah. So si Vince pun pelik lah, dia kot-kot ada keluarga lain yang pun turut buat tour dekat bawah tu kan. Tour kan, sekadar nak tengok ke apa kan. So aku tak tahulah. So dia katakan wanita tersebut berada dekat situ dalam keadaan macam sesat lah dekat tempat tu. So si Vince ni pun pelik lah. So si Vince kata, okay tak apa, I on the way naik. Ya, dia ada satu lift dekat situ, dia on the way naik, and then bagi tahu lah perempuan tu boleh lah follow dia sekali kan. So perempuan tu pun cakap okey lah. So si Vince make sure kan lampu-lampu semua ditutup, and then Vince pun dan perempuan tersebut pun masuklah dalam lift tersebut. And apabila si Vince masuk ke dalam lift tersebut, tiba-tiba dari jauh dia nampak seperti ada kelibat atau bentuk seperti seorang tua yang sedang berjalan ke arah lift tersebut dalam keadaan timpang macam tu tau. And si Vince pelik, ni perempuan yang ada, dan tiba-tiba ada lelaki pula, apa hal ni kan, tiba-tiba pula kan. So si Vince tanya perempuan tersebut, you ada keluarga lain yang ada dekat bawah ni ke? Perempuan tu cakap tak ada. Dan Vince fikir kemungkinan ada ahli keluarga yang lain yang berada dekat kawasan itu pun tersesat jugalah, sebab tempat tersebut sebab luas, kadang-kadang boleh tersesat dekat bahagian bawah. So si Vince pada awalnya tahanlah pintu tu untuk pakcik tua tu masuk ke dalam lift. And then si Vince perasan satu benda dekat tangan pakcik tersebut. Ada gelang yang mana Vince ni terlalu familiar ataupun dah biasa tengok, yang dia tahu yang gelang tersebut hanya dipakaikan ke atas mayat-mayat yang akan dibakar. And Vince bila dia dah nampak benda tersebut, dia rasa cemas lah. And dia cepat-cepat dia tutup pintu lift tersebut tau. And pakcik yang tengah jalan ke arah dia dah makin mendekati. And pada ketika tu nasib baik pintu lift pun tertutup. And then perempuan yang berada dalam lift dengan si Vince ni pun pelik lah, apa hal kan. And Vince berasa berdebar pada ketika itu. Dia macam tak percaya dengan apa yang dia nampak. And then lepas tu tak pasal-pasal lift yang dia sedang naiki untuk naik ke tingkat. Benda tu 3 tingkat je. Dalam on the way naik ke tingkat 1, tiba-tiba dekat antara tingkat 2 macam tu, lift tersebut berhenti. And then Vince macam, alamak apa hal pula ni kan. And then Vince
tekanlah bunyi loceng tu kan, nak menandakan yang dia sangkut dalam lift, dengan harapan yang security guard akan buka ataupun akan check lah. So tengah dia cuba buat sesuatu dan perempuan tu tanyalah kepada si Vince, Encik, kenapa Encik tutup pintu lift? Kenapa tak tolong pakcik tadi? Pakcik tadi nampak macam dalam keadaan cedera nak masuk ke dalam lift. So si Vince ni pun teranglah dekat wanita tersebut yang apabila dia nampak pakcik tersebut mendekati lift tu, dia nampak ada gelang yang berada dekat tangan pakcik tersebut. Dan perempuan tu cakap, kenapa dengan gelang tu? Kenapa? Takkan sebab gelang ni tak bagi dia masuk. Dan si Vince pun cakap yang dia dah biasa tengok gelang tu, and gelang tu hanya akan ada dekat orang-orang yang bakal dibakar. So perempuan tu cakap, takkan kita nampak hantu kan? So si Vince terus cakap, I don't want to talk about it. Aku tak nak tahu, aku tak nak cerita apa-apa. Kita just drop benda tu. Dan perempuan tu non-stop tanya, gelang apalah, macam ni tahu kok bukan gelang tu lah. Dan si Vince cakap tak, dia tahu gelang tu berwarna putih, ada plastik semua benda tu. Dia memang dah biasa, dah selalu tengok. Tapi perempuan tu still nafikan. Lalu si Vince cakap tak, it is betul, memang pakcik tu pakai gelang yang di mana mayat-mayat yang bakal dibakar akan pakai gelang tersebut. And apa yang berlaku kemudian, Vince hanya ingat momen tu je, dan lepas tu dia tak tahu apa yang berlaku selepas tu. Sebab apa? Apabila si Vince ni dah cuba untuk kira nak keluar dari lift tersebut, dan perempuan tu tepuk si bahu Vince ni and bagi tahu, Encik, dia gelang macam ni ke? And ketika Vince nampak gelang yang sama yang ada kat pakcik tu berada dekat perempuan tu, Vince time tu tak tahu apa dah jadi. Apa yang dia sedar kemudian adalah apabila security guard mengejutkan dia tau. Kira dia end up pengsan lah lepas tu, kau tahu tak? So korang bayangkan, rupa-rupanya perempuan yang berada di dalam lift tersebut bukan manusia pun. So end up lepas tu security guard tu kejutkan si Vince ni, dan si Vince pun cakap, tanyalah apa dah jadi semua benda tu kan, nampak tak perempuan semua tu, ada satu perempuan dengan dia. Dan security guard tu cakap, mana ada perempuan dengan dia, tak ada siapa-siapa pun, dia seorang je, and tiada orang pun yang berada dekat tempat tersebut pada waktu pembakaran mayat terakhir tu. Dan si Vince cakap tak mungkin lah, sebab tadi dekat bawah ada satu perempuan naik lift dengan dia. Dan disebab asyik berbeta yang tu, so security guard pun dah sakit hati kan, asyik tak percaya je Mamat ni kan. So security guard ni pun bawalah dia pergi ke bilik CCTV dan tunjuk dekat si Vince ni apa yang dah berlaku di dalam lift tersebut. And apa yang mengejutkan si Vince ni adalah apabila dia tengok CCTV tersebut, rupa-rupanya si Vince hanya berada di dalam lift tersebut berseorangan. Tiada sesiapa yang ada dekat situ, tapi nampaklah wajah dia bercakap dengan seseorang, tapi tiada sesiapa pun dekat situ. Lalu lepas insiden tersebut, Vince dah macam tak percaya dengan apa yang dah berlaku. Vince selama dia kerja dekat tempat 3 bulan lebih macam tu, tak pernah mengalami apa-apa perkara seperti apa yang dah berlaku tu lah. So lepas insiden tersebut, Vince pun decide untuk cari kerja di tempat lain, and nasib baik Vince dapatlah satu kerja dekat hospital di Kuala Lumpur, di mana dia harus menguruskan jenazah atau mayat di bilik mayat dekat hospital tersebut. Lalu apa yang disangkakan benda semua dah habis kat situ dekat tempat dia kerja dulu, tapi akan berlaku lagi satu insiden yang end up member terus tak nak kerja lah dengan mayat semua. Dia bagi tahu, dia kongsikan kat aku kat cerita ni, yang di mana lepas 2 insiden tu dia terus end up tak bekerja lagi lah, tak menguruskan mayat-mayat lagi. So insiden tersebut berlaku di hospital di mana Vince kena menguruskan mayat di bilik-bilik mayat yang berada dekat hospital tersebut. So seperti yang aku ceritakan tadi, selepas Vince dah berhenti daripada tempat kerja, tempat yang di mana dia kerja untuk bakar mayat semua benda tu, dah berhenti dari tempat tu, dia diterima untuk bekerja di sebuah hospital di mana dia harus menguruskan jenazah di satu bilik mayat ni. Dia macam aku cakap, walaupun insiden yang menyeramkan berlaku dekat atas diri dia, tapi dia still lebih selesa bekerja dengan jenazah atau mayat berbanding dengan manusia. Sebab macam aku cakap, dia bila kau deal dengan mayat ni, kau tak ada apa-apa respon pun. Tapi macam insiden yang tadi tu, lain macam lah respon dia kan, siap naik lift dengan dia weh. So cerita yang dikongsikan yang ni pula, kisah dia tak adalah panjang mana, tapi satu momen tu memang boleh dikatakan, time aku dengar cerita ni pun meremang bulu dengar. So dikatakan pada satu malam ni, di mana ketika Vince sedang bekerja pada waktu malam, okay? Nampak tak? Ketika pada satu malam ni, bekerja pada waktu malam. Yes. So dia kerja pada waktu malam, di mana dia kena selesaikan beberapa report untuk
ada beberapa mayat yang baru dimasukkan ke dalam bilik mayat. So adalah report and kena buat filing lah apa benda semua tu lah. So aku just nak kongsikan bilik mayat tersebut, dia punya temperature dalam bilik tersebut memang sejuk berbanding daripada aircon biasa lah. Sebab yelah tak nak proses perebutan berlaku semua benda tu kan. So dia kena make sure bilik tersebut sentiasa berada dalam keadaan sejuk. So si Vince ni menceritakan dekat tempat bilik mayat tersebut ada satu kawasan dia macam kabinet, tapi kabinet tu dalam tu bukan ada file ke apa, ada mayat yang berada di dalam kabinet tersebut. And then dia ada satu kabinet yang lebih kecil di mana terdapat mayat-mayat bayi yang sama ada baru dilahirkan, meninggal ataupun ada aksiden ke apa. Kira bayi lah yang belum umur lebih daripada 2 tahun ke apa, berada dalam kabinet-kabinet yang kecil. Okay, so dia lebih pada macam tu lah. Aku panggil kabinet lah. Okay, walaupun benda tu bukan dipanggil sebagai kabinet, aku panggil kabinet. So pada malam ni macam biasa lah, dia akan check, make sure yang semua mayat tu berada dekat tempat-tempat yang betul. Sebab kalau kata once ahli keluarga datang untuk claim mayat ke apa, time tu dia kena make sure lah mayat jangan sekali keluarga datang ke apa dan mayat dekat tempat lain. Satu hal kan. So dia kena make sure semua benda tu teratur dan rapi lah sebelum dia boleh balik. Alright, so dia kena make sure semua benda tu selesai sebelum dia balik. So macam biasalah, Vince dah bekerja dekat tempat tu dalam beberapa bulan macam tu. Dan tiap kali bila dia kerja malam, tak pernah pula lah dia mengalami apa-apa insiden yang mengerikan. Tetapi pada malam tu tak tahu kenapa, tengahlah si Vince ni tulis report dia, tiba-tiba dia terdengar seperti ada bunyi dentuman yang kuat tau. Gerang, gerang, gerang. Dan si Vince pandanglah dekat dalam bilik mayat tersebut. Apa benda tu kan? Dia pergilah cek sekeliling tapi tak jumpa apa-apa. So si Vince cuba abaikan. Dia fikir kok ada benda jatuh kat luar ke apa benda semua tu. So dia sambung baliklah melakukan tugasnya. Again, sambil dia menulis report semua benda tu, sekali lagi Vince dikejutkan dengan bunyi dentuman yang kuat dan non-stop kali ni tau. Gerang, 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 bunyi dia macam tu tau. And benda tu berterusan sampai Vince macam, apa benda And dia cuba check kabinet mayat semua tu, tak ada nampak apa-apa yang pelik. Tapi tiba-tiba si Vince nampak ada salah satu kabinet ni, dia seperti mengeluarkan wap ataupun asap daripada kabinet tersebut tau. Yes, dia bukan vape yang kau ajar sangat, okay? Bukan mayat vape, isap vape ke apa, okay? Dia, sebab bilik tu sejuk kan. So kadang-kadang bila kau dalam tu, kau akan hembus wap-wap yang, yelah badan kita panas semua kan. So si Vince nampak ada satu kabinet yang sedang rancak bergegar tau. Rancak bergegar non-stop, bergegar tau. So si Vince ni pun macam, sudah, kenapa mayat bergegar pula dalam tu kan. So Vince dah rasa cuak dah time tu kan. So tapi Vince beranikan diri untuk pergi dekat kabinet tersebut, nak check lah apa yang ada dekat situ. Kenapa benda tu tiba bergegar macam tu. Sebab kadang-kadang dia risau, sebab ada kejadian-kejadian di mana sebenarnya mayat tersebut ataupun orang yang dibawa ke dalam bilik mayat tu tak meninggal pun, dia still hidup. So boleh jadi ada insiden-insiden macam tu. Okay, tapi rare lah, selalunya jarang berlaku. Tapi berlaku atas sebab-sebab tertentu, tak tahulah kenapa kan. So si Vince ni pergilah check. And apabila si Vince mendekati kabinet tersebut, tiba-tiba bunyi semua berhenti tau. And keadaan menjadi senyap balik tau. And si Vince dah rasa lain macam dah. And apabila si Vince buka kabinet tersebut, dia nampak mayat yang berada di dalam macam mayat lah. Okay, bukan macam manusia hidup ke apa. Dia check memang tak bergerak, muka kebiru-biruan. And si Vince terus tutup kabinet tu dengan perlahan. And dia dah start cuak lah. Dia rasa dah tak sedap hati lah. And tiba-tiba dia terdengar bunyi bayi yang menangis dengan kuat, diikuti dengan gegaran kabinet tersebut. And kali ni bunyi tersebut datang dari kabinet yang di mana diorang simpan mayat-mayat bayi tersebut. So time tu si Vince nampak satu-satu kabinet tersebut bergegar and bunyi teriakan bayi yang sangat kuat tau. And si Vince time tu dah tak fikir apa, dia terus keluar daripada bilik mayat tersebut and tiba-tiba semua benda menjadi senyap semula tau. And si Vince time tu dia dah tak berani nak masuk ke dalam. And pada keesokan hari, si Vince ni terus demam panas dengan insiden apa yang dah berlaku. And again, lepas dah insiden tu dah berlaku, si Vince ni pun meletakkan jawatan dan mencari kerja di tempat lain. And kali ni bukan dalam bidang yang mana menguruskan mayat. Vince dah serik lah. Tak sangka sepanjang 2 kali dia bekerja dekat tempat yang menguruskan mayat, dia mengalami pengalaman yang menyeramkan tau. Selalunya tak adalah dia fikir macam, yelah benda-benda macam ni boleh berlaku. Tapi yelah, so seperti kita yang beragama Islam, itu semestinya adalah gangguan-gangguan daripada jin yang jahat ataupun dari syaitan-syaitan yang hanya mahu mengganggu manusia tau. So ketika aku mendengar cerita tersebut, memang adalah satu
pengalaman yang bagi aku agak menyeramkan lah. And aku tak boleh nak brand lah. Korang just bayangkan kalau korang berada dalam situasi tersebut, seorang-seorang berada dalam bilik mayat, tiba-tiba gegaran macam tu berlaku, tapi padahal tak ada apa pun dekat situ, hanya mayat sahaja yang sedang berada. So adakah mayat tersebut yang menggegarkan kabinet tersebut? Dah satu hal. Dan kau bayangkan macam Vince ada pengalaman yang bekerja dekat tempat di mana dia bakar mayat, yang di mana dia nampak dua kelibat yang berada dengan dia dekat tempat pembakaran mayat tersebut, dan rupa-rupanya tu bukan manusia pun. So korang bayangkanlah kalau korang berada di dalam situasi tersebut. Alright guys, so aku harap korang terhibur dengan kisah yang aku kongsikan dengan korang pada hari ini. Aku tahu kemungkinan kisah ni tak adalah panjang mana, pendek je. Alright, tapi bagi aku adalah satu pengalaman yang agak mengerikan dan menyeramkan buat si Vince ni. And pada korang yang mendengar kisah yang aku kongsikan pada hari, korang boleh kongsikan pendapat korang di ruangan komen pasal kisah yang aku kongsikan pada hari ini. So, macam biasa, kalau korang suka pada video yang aku kongsikan pada hari ini, korang boleh tekan butang like yang ada di bawah. And kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe dan diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. And sekali lagi aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscribers aku, kepada semua viewers aku yang sedang menonton Hey Shadows channel. Alhamdulillah, macam aku cakap di awal video tadi, aku dah mencecah 3,000 subscribers, and insyaAllah target seterusnya adalah untuk mencapai 5,000 subscribers. Right, and semua benda ni takkan berlaku dengan sokongan daripada korang semua, and yang setia bersama dengan Hey Shadows channel. Time aku still masih beratus-ratus macam tu, sekarang dah 3,000. Semua ni atas sokongan korang, and also sememangnya semua kebaikan dan rezeki yang diberikan hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. And also aku ingin mohon maaf sekiranya sepanjang penceritaan aku yang aku kongsikan ada kekurangan ke apa. Korang bolehlah kongsi di ruangan komen ke apa sekiranya ada benda yang aku boleh improvekan. Aku akan cuba sehabis baik untuk perbaiki diri aku untuk korang semua, supaya bila korang dengar konten-konten aku, korang akan lagi terhibur. Okay? Alright guys, so seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, selamat berpuasa, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye gang.